Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, mungkin di dalam beberapa berita yang kita pernah dengar ataupun kabar angin, ada saja gerakan langkah tebuk atap ataupun kita boleh katakan lebih sinonim dengan menjatuhkan Anwar Ibrahim, menjatuhkan PMX, menjatuhkan kerajaan perpaduan. Pendek kata, mereka nak tumbangkan Anwar, mereka nak Anwar letak jawatan. Tapi persoalan paling utama adalah siapakah kelompok-kelompok ini? Adakah mereka adalah macai-macai geng-geng Perikatan Nasional? Atau sebenarnya ada duri dalam daging? Mungkinkah di dalam kepimpinan kerajaan perpaduan sendiri? Kita pun tidak tahu. Tapi saya telah melihat satu maklumat dari Facebook. Ada 3 kelompok yang disenaraikan di sini melalui IG Warta Semasa. Ini satu gambar yang saya lihat. Saya hanya kongsikan kepada Anda dan Anda bolehlah menilai. Anda dipersilakan untuk beri komen setujukah tidakkah. Tapi siapapun juga kelompok yang coba untuk menjatuhkan Anwar hari ini, yang coba untuk menumpaskan Anwar, mengguling kerajaan hari ini, perkara-perkara ini telah digagalkan sebab Anwar Ibrahim masih berdiri sebagai Perdana Menteri ke-10. Kelompok yang bersungguh hendak menjatuhkan Perdana Menteri. Yang pertama, kelompok gila kuasa, perasuah, dan pengkhianat yang dahagakan kekuasaan, jawatan, dan habuan. Yang kedua pula, kelompok yang sudah didakwa di mahkamah atas pertuduhan rasuah, salah guna kuasa, 3R, dan khianat. Dan kelompok yang ketiga pula, tuan-tuan dan puan, kelompok golongan mahakaya yang tidak mahu kekayaan mereka anak beranak dibongkarkan. Kita pun tidak tahulah siapa 3 kelompok ini. Tapi yang jelas dan pasti, siapapun juga termasuklah di dalam 3 kelompok ini, mereka tetap gagal untuk tumbangkan Anwar, gagal untuk tebuk atap, gagal untuk tumpaskan Anwar. Ada yang kata kalau benar-benar nak tumbangkan Anwar, kita tunggu pada pilihan raya umum ke-16 saja. Barulah gentleman, barulah adil. Bukannya melalui tebuk atap, bukannya melalui beli ahli parlimen, bukannya melalui lompat si katak lompat, tapi tunggu pilihan raya umum ke-16, karena pada ketika itu adalah waktu yang tepat dan yang sesuai untuk rakyat memilih. Nah, saudara-saudara, melalui FB page ini yang berkata, sejak Anwar menerajui negara, Datuk Seri Anwar Ibrahim terus berdepan tekanan daripada kelompok tertentu yang bersungguh-sungguh menjatuhkannya. Gabungan ini terdiri daripada perasuah, penunggang agama, dan pengkhianat politik yang tidak senang dengan ketegasan Anwar dalam memperjuangkan tadbir urus dan memerang korupsi. Itu adalah tindakan Anwar yang paling hebat sebagai Perdana Menteri, dan bagi saya itu pasti satu tindakan yang menunjukkan Anwar sebagai PM yang sangat sesuai hari ini, yang ada sangat layak, dan ini jelas menunjukkan Anwar jauh meninggalkan musuh politiknya. Makna kata tiadalah harapan mereka untuk tumbangkan Anwar setakat ini. Berkaitan dengan gambar dan isu dan maklumat ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, banyak komen yang saya terima. Sekali lagi, selepas saya pernah menerima komen yang berkata mengarahkan Zahid letak jawatan, mengarahkan pemimpin itu, pemimpin ini letak jawatan. Akhirnya saya menerima komen yang panas sekali. Tiba-tibalah pula Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hari ini, sebagai pengurus Pakatan Harapan, dan sebagai Presiden PKR. Tiba-tibalah pula di arah letak jawatan. Kenapa tiba-tiba Anwar di arah letak jawatan? Adakah yang empunya tuan badan yang meletakkan komen ini sebenarnya memang bukan penyokong Anwar? Sebab kalau beliau benar-benar mahu Anwar letak jawatan, mesti beliau ada sebab. Jadi saya rasa beliau ini bukan penyokong kepada PMX. Nah, komen ini berkata yang pertama, baik Zahid, baik Anwar, dua-dua letak jawatan segera.
Komen seterusnya berkata, sepatutnya PMX yang letak jawatan. Malaysia, kerajaan madani dah menuju kehancuran. Tak percaya ke? Katanya. Saudara-saudara, sila komen berkaitan dengan komen ini. Apa pandangan Anda? Adakah Anda setuju gesaan ini untuk Anwar letak jawatan? Lagipun kita tertanya-tanya, kalau dia kata sepatutnya PMX letak jawatan ini sebagai pengurus CPH kah? Sebagai Presiden PKR kah? Tapi saya rasa beliau menggesa Anwar sebagai Perdana Menteri untuk letak jawatan. Adakah Anwar Ibrahim pada hari ini sebagai PMX sedang membawa Malaysia ke arah kehancuran? Coba kita fikir-fikirkan dan renungkan. Jadi saya rasa beliau ini bukanlah penyokong PH, bukanlah penyokong Anwar Ibrahim. Sehingga ada gesaan terhadap Anwar untuk letak jawatan. Mungkin ini satu berita yang mendukacitakan penyokong Anwar. Tapi kalau kita ambil sudut positif, siapapun juga yang coba menyerang Anwar, coba untuk mencaci maki hamun Anwar Ibrahim, jelas sekali perkara ini sia-sia. Karena Anwar Ibrahim hari ini masih berdiri sebagai Perdana Menteri. Nah, kalau nak tunggu Anwar tumbang, nak gesa Anwar letak jawatan, tunggulah PRU16. Beliau boleh ditumbangkan kah tidak? Semua itu barulah jelas, karena itu benar-benar rakyat memilih pada ketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati, gesaan untuk Anwar letak jawatan yang berkata Malaysia kerajaan madani menuju kehancuran, saya sebagai rakyat Malaysia tidak setuju. Karena saya dapat lihat beberapa berita baik yang diumumkan oleh kerajaan berkaitan dengan kenaikan gaji, berkaitan dengan pelaburan-pelaburan. Nah, saya rasa itu adalah satu berita baik untuk rakyat Malaysia. Berkaitan dengan komen ini, apa pula pandangan Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fairless Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, sebelum ini kita telah menerima komen melalui channel ini yang berkata, Zahid perlu memecat Akmal Saleh. Sehingga ada gesaan terhadap Akmal Saleh untuk dipecat daripada UMNO kerana kelandangannya bersuara. Sehingga menyebabkan perkara ini sangat sensitif, sehingga menyebabkan gambaran seolah-olah Akmal Saleh ini juga menyerang rakan-rakan di dalam bawah payung kerajaan perpaduan. Nah, itu hanya pandangan saya sendiri. Tapi saudara-saudara, ada satu lagi berita yang panas sekali. Nah, Akmal jawab PKR, cermin dulu bila diri sendiri penuh tahi. Bagi saya ini sudah semakin seriuslah perkara ini. Berita sepenuhnya berkata, Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh berang dengan kenyataan anggota akar umbi PKR yang mengingatkan supaya tidak membawa budaya UMNO ke dalam parti itu. Bila diri sendiri yang penuh tahi, tapi acah-acah baik dan salahkan parti orang lain, katanya menerusi satu hantaran di FB. Adakah dengan kenyataan ini boleh menyebabkan timbulnya perasaan Anwar sebagai Presiden PKR untuk mungkin menendang Akmal Saleh keluar daripada kerajaan perpaduan? Kita pun tidak tahulah. Dikatakan di sini, bila diri sendiri yang penuh tahi, tapi acah-acah baik dan salahkan parti orang lain. Rasuah ini bukan kira parti, dia bergantung pada individu. Kalau tahi, kemana pergi pun tetap jadi tahi, tidak boleh jadi permata. Jadi bawa cermin diri dulu sebelum tuduh parti orang lain. Akmal yang mengulas laporan Malaysia Kini, yang memetik bekas setiausaha PKR cabang Batu, Yuslaini Azmi yang mengingatkan parti itu supaya tidak mencontohi budaya UMNO. Kata Ketua Pemuda UMNO itu bahawa rasuah bukan mengenai parti tetapi sebaliknya bergantung kepada individu. Kalau kamu tahi, kemana pergi pun tetap jadi tahi, tidak boleh jadi permata. Nah, adakah pembawaan ini akan membawa kepada satu perkara yang negatif di antara hubungan UMNO dan PKR, ataupun lebih kepada hubungan PH dan BN di dalam kerajaan perpaduan? Apa pula tindakan Zaid selepas ini? Apa pula tindakan Anwar selepas ini? Tapi kita tidak boleh cakap 100% Akmal Saleh bersalah. Kita tidak boleh putuskan siapa bersalah, siapa yang benar. Akhirnya kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Apa komen Anda?